dunia, tabiatnya busuk bau bangkai. Siapa terciumkan mati jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati sekalian. InsyaAllah pada pagi yang kita sama-sama mengharapkan agar pagi ini merupakan pagi yang diturunkan rahmat dan barakah. Dan moga-moga kita semua termasuk golongan yang kesudahannya akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu ku singkap lagi rahsia kebenaran, Malaysia tetap bumi bertuah, dalam channel Da'i Ruknun, siri yang ke-306 daripada 313. Untuk makluman tuan-tuan, termasuk tuan guru, ulama-ulama, para ustaz, para da'i, agamawan, dan semua tokoh-tokoh khususnya di Malaysia ini, saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian untuk kita sungguh-sungguh serius di masa ini, di ketika ini, untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu sangat besar nilainya. Kebenaran di akhir zaman ini akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dunia yang sedang kita duduki ini hanyalah bersifat sementara, yang akan kita tinggalkan. Dan di sana nanti, di negara akhirat yang kekal abadi, kita akan ditanya dengan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita tuduhkan kepada orang-orang yang tidak bersalah, sama ada individu atau bersifat jamaah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk ini, iaitu ku singkap lagi rahsia kebenaran. Rahsia kebenaran di Malaysia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita benar-benar berada di akhir zaman, iaitu kemuncak fitnah, kemuncak ujian, dan juga kemuncak kezaliman. Jadi, apabila ada tuduhan, apabila ada dakwaan-dakwaan yang tertentu, sangkaan-sangkaan buruk terhadap jamaah Islam, khasnya jamaah kebenaran, atau lebih tepat lagi, saya katakan di sini, lebih khusus, lebih signifikan,
iaitu Jamaah Abuyah. Siapa di Malaysia ini yang tidak pernah mendengar nama atau gelaran Abuyah? Saya rasa hampir semua orang mengenali figure Abuyah itu sendiri. Jadi bila disebut kemuncak fitnah, walaupun ia telah berlalu puluhan tahun, bagi setengah orang dia telah selesai. Tak perlu diungkit-ungkit. Tak perlu nak dibongkarkan lagi. Yang sudah muktamad. Tidak, tuan-tuan. Selagi kebenaran itu belum ditegakkan, selagi kebenaran itu belum mendapat pembelaan, maka hendaklah ada orang yang berani bercakap tentang kebenaran. Mudah-mudahan kebenaran yang penuh dengan hikmah ini akan diterima oleh masyarakat satu masa nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa perlu ada mahkamah di padang mahsyar? Kenapa? Untuk diadili seadil-adilnya. Meskipun kes kehidupan kita, kehidupan nabi-nabi, kehidupan umat zaman dahulu kala telah berlalu ribuan tahun. Bukankah begitu? Kalau ikut akal kita, kes yang telah berlalu ribuan tahun di dunia ini tak perlu lagi untuk kita mahkamahkan sekali lagi. Sebagai contoh, kes-kes sama ada di mahkamah atau tanpa melalui mahkamah yang melibatkan peguam, yang melibatkan ahli politik, yang melibatkan tokoh agama, agamawan, para ulama, tuan guru, da'i, ustaz-ustaz, ustazah. Adakah kes-kes yang telah diputuskan di dunia maka tidak lagi dimahkamahkan, tidak lagi diadili untuk kali yang kedua di padang mahsyar? Jawapannya ada. Dan memang ada. Dan tentulah ia bersifat lebih adil menyeluruh zahirnya, batinnya, dan ia adalah paling tepat. Soalan yang kedua, adakah menentukan Imam Mahdi itu dibenarkan oleh agama, oleh syarak dan tidak merosakkan akidah? Ini kalau orang awam, masyarakat awam, jangan duk pandai-pandai menyebut kalau kita tak ada ilmunya. Nak menentukan Imam Mahdi tu, boleh ke tak boleh ke? Haram ke? Rosak ke akidah? Yang pertama, cik nak habaq ni, Imam Mahdi ni, dia tidak termasuk dalam asas akidah. Dan tidak masuk dalam rukun iman. Jadi nak percaya buat masa ini, tak apa. Tak percaya pun, tak apa. Walaupun ada hadis mutawatir, ada sebahagian tak terima sebagai hadis mutawatir. Jadi berlaku khilaf antara ulama-ulama. Jadi kalau kita nak kufurkan orang yang menolak Imam Mahdi pun tak boleh juga. Sebab mereka ada hujah-hujahnya. Ini dibenarkan sebelum zahirnya atau munculnya Imam Mahdi yang sebenar. Bila dah muncul Imam Mahdi yang sebenar, maka wajib semua beriman dengan Imamul Mahdi. Sila ambil perhatian. Jadi, oleh kerana persoalan Imam Mahdi ni dia bukan soal asas akidah, maka menentukan Imam Mahdi juga bukan soal akidah. Ini yang kita kena faham. Jadi apabila yang berbahagia mula Ustaz Asy'ari menentukan Imam Mahdi, wah, kita pun dah serang habis-habisan. Begitu biadabnya kita, begitu gelojohnya kita, begitu somborononya kita. Kita yang tak faham ini. Sepatutnya fikirlah secara bijak. Macam mana tu? Bukankah Nabi Muhammad SAW telah menyatakan ciri-ciri Imam Mahdi, sifat-sifat Imam Mahdi? Ciri-ciri dah diceritakan, sifat-sifat dah diceritakan. Jadi kalau orang dapat
semua ciri-ciri, semua sifat-sifat itu, tak bolehkah dia menentukan Imam Mahdi dengan ijtihad dia? Boleh ke tak boleh? Persoalannya sekarang, bila mana Abuya menentukan Imam Mahdi, yang menuduh ni, kenapa tak gaji? Awal-awal tolak dah. Awal-awal dah maki hamun. Awal-awal nak kata orang tu sesat. Dan macam-macam lagi. Patutnya kaji. Siapa dia figur yang dikatakan Imam Mahdi tu? Macam mana kelahirannya? Macam mana keturunannya? Macam mana pendidikannya? Macam mana keluarganya? Macam mana kehidupannya? Macam mana pengajiannya? Semua buat kaji. Ni tak. Terus kata sesat. Kemudian tak tahu yang Suhaimi tu gelaran dibubuhnya nama sebenar. Ni mana tak faham. Kemudian kitab atau buku karangan Abuya, iaitu Aurat Muhammadiyah, pegangan Darul Arkam, tidak dibaca. Dan satu lagi, berhati-hati menjawab tuduhan pun tidak dibaca. Buku keduanya diharamkan. Jadi rakyat tak baca, tak tahu jawapan, tak tahu kebenaran. Lalu dituduh. Bertambah-tambahlah kebatilan itu yang ditimpakan kepada Abuya. Jadi perkara ini berlaku berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 1968 ke atas. Ni sampai 2022. Tapi jamaah Abuya terus hidup. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum hatta ya'ti. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah atau kama qala. Senantiasa ada jamaah yang memperjuangkan kebenaran, menzahirkan kebenaran. Tidak dapat dimudaratkan. Siapa yang menentang mereka, dia tetap akan zahir sehingga datangnya ketentuan dari Allah. Ini ciri-ciri jemaah kebenaran. Lihatlah jemaah Abuya itu sendiri. Lepas satu fasa terus hidup. Tak mati pun sebenarnya. Tapi sebahagian besar kita tak nampak. Kenapa? Hidayah. Kenapa? Taufik. Tak dapat. Ambil perhatian. Soalan yang ketiga, kita yang mudah-mudah menuduh ni, adakah zikir agung atau aurat Muhammadiyah itu benar-benar mengandungi tambahan syahadah? Syahadah tambahan. Adakah ahli-ahli jamaah Abuya ni tak pandai? Bodoh-bodoh belaka. Syahadah pun tak tahu. Syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Jadi kalau ada tambahan, kalau ada sambungan, adakah itu yang dimaksudkan dengan syahadah? Kena baca buku yang dikarang sebagai jawapan oleh Abuya. Tak dibaca. Jadi tak faham. Jadi Abuya tidak menambah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umarul Faruq, Utsmanul Barur Rahim, Aliun Adududdin Muhammadin Mahdi, Khulafa'ur Rasulillah SAW. Itu adalah sebagai kekuatan kita mengenangkan Khulafa' Ar-Rasyidin. Ini kena faham. Macam tahlil lah. Kita baca tahlil. Dia tidak mengikut urutan. Adakah bermakna kita baca tu salah? Tak salah. Jadi ada niat, ada sebab. Dan kalau kita tahu lagi bab Nahwu Saraf, sebelum ni saya dah syarah panjang lah. Tapi mungkin tuan-tuan tak minat nak dengar kan. Kita dah fobia, kita dah kata orang tu sesat. Mana kita nak dengar lagi ceramah-ceramah tentang tu, nak bela tu. Kita pun terus kata sesat lah. Akhirnya nanti kita dibakar dalam api neraka. Walaupun zahirnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi dibakar dalam api neraka. Sebab apa? Sebab inilah. Kita menentang kebenaran. Orang yang baik kita anggap jahat. Kita meletakkan diri kita sebagai jahil murakab. Kita ikut je orang jahil kata. Kita tak buat kajian. Tak tanya orang yang pakar di bidang masing-masing. Soalan yang keempat. Apakah yakazah bertemu Rasulullah dalam Kaabah itu mustahil berlaku? Kita ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i di Malaysia, takkan itu pun tak boleh nak jawab. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yakazah wala yatamasal asyaitanu bihi rawahul
Bukhari Muslim. Hadis sahih tu. Man tu sesiapa. Siapa sajalah yang bertemu dengan Rasulullah secara jaga. Jadi kalau Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Sahimi dia beriakazah di Kaabah, mustahil ke? Orang aswaja yang ada ilmu, dia akan jawab harus. Harus. Maka biarlah hukum harus tu. Kita nak godek, kita kata karut mustahil. Apa hujah kita yang kata mustahil? Kuasa Allah tu mustahil. Belaka Allah boleh buat. Tengoklah peribadi Muhammad bin Abdullah As-Sahimi itu, peribadinya, orangnya, takwanya, kehebatannya, ibadahnya, akhlaknya. Begitu juga dengan Abu Ya yang boleh yakazah. Bukan dia boleh yakazah tu kuasa Abu Ya. Abu Ya tak ada kuasa. Saya cakap terang-terang ni. Abu Ya tak ada kuasa. Imam Mahdi pun tak ada kuasa. Rasulullah pun tak ada kuasa. Tapi Abu Ya ke, Imam Mahdi ke, mereka beryakazah dengan Rasulullah dengan izin Allah. Dapatlah yakazah. Habis letaklah benda tu. Harus habislah cerita. Kita dah korek. Orang punya mimpi kita kacau. Orang yang berjumpa Rasulullah kita kacau. Kita siapa? Ini silat-silat ni kita lah Wahabi ni. Golongan yang main logik je. Golongan yang main logiknya. Itu sebab akhirnya Imam Mahdi akan serang pok-pok Wahabi ni. Sekarang boleh gelak lah. Sekarang boleh senyum sinis. Sekarang boleh kah. Nanti dah sampai masa baru tahu langit tinggi ke rendah. Apakah yakazah Ustaz Asy'ari bersama Rasulullah itu benar-benar dusta? Atau hanya tuduhan oleh golongan yang berfaham Wahabi? Wahabi ni dah banyak di Malaysia ni. Buat YouTube dapat dekat setengah juta atau lebih. Duit YouTube bayaran dahsyat. Tadi saya dah baca Quran. Yang ramai itu fasik. Jadi tuan-tuan sekalian, ambil perhatian. Itu belum kita bahas secara mendalam lagi tentang tauhid 3 serangkai diorang. Jadi anak-anak kita, remaja kita, ramai dah suka dengan golongan Wahabi ni. Kalau mereka di sana ada majlis, apa yang tajdid yang diorang bawa? Di sudut takhris hadis. Itu pun karangan, tulisan ulama' mereka saja. Yang lain, cara hidup, pendidikan, sukan, semua bidang dalam Islam ni, mereka tak ada pun. Tak ada tajdid. Dan soalan cepu mas untuk tuan-tuan. Adakah tuan-tuan tahu, pernah dengar hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi? Siapakah orangnya yang mula-mula bercakap tentang Fatah At-Tamimi ni? Abu Ya lah. Dia yang mula-mula cakap, baru yang lain sibuk nak bercakap. Sebutkan sumber kitab yang menyebut hadis berkaitan Fatah At-Tamimi. Hadis ni cakap Nabi. Kita mudah-mudah cakap hadis ni tak apa kuat. Hadis ni dhaif. 2 ayat ni. Hadis ni tak apa kuat. Hadis tu cakap Nabi. Yang tak berapa kuat tu sanad. Yang boleh dipertikaikan. Sebab berbagai-bagai ulama' dengan berbagai ijtihad. Hadis tu dhaif. Hadis tu cakap Nabi. Ada cakap Nabi dhaif. Ada cakap Nabi yang tak kuat. Cuba tuan-tuan jawab. Maknanya hadis dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawa atau kitab Aqdud Durar atau dalam kitab Majma' Az-Zawaid, di sana ada hadis berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Hadis Nabi bercakap tentang Fatah At-Tamimi. Maka Fatah At-Tamimi satu kebenaran. Kebenaran tuan-tuan. Suka saya berkongsi satu persoalan, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang terkemuka, yang memberitahu bahawa pemuda Bani Tamim itu berasal dari kalangan Ahlul Bait. Dan dia juga meriwayatkan banyak hadis mengenai Imam Mahdi dan pemuda Bani Tamim. Berdasarkan pernyataan beliau, maka pada hari ini, rumusanlah,
golongan minoriti Bani Taim di Syria, di Syam. Golongan Bani Taim di Syria di Syam menyatakan bahawa mereka adalah datang dari golongan Ahlul Bait. Dan yakin pula dari mereka akan muncul pemuda Bani Tamim yang dimaksudkan oleh hadis-hadis dan asar-asar. Mereka menanti, mencari seorang yang bakal muncul dengan tanda tertentu yang disebutkan oleh para wali di kalangan mereka. Namun, ambil perhatian, mereka tidak menemuinya di tanah air mereka itu di Syam, tapi mereka mendapati ciri-ciri itu ada pada seorang lelaki dari timur. Kesemua ciri yang dimaksudkan itu ada padanya. Tepat dengan apa yang dikehendaki oleh hadis dan asar berkenaan. Maka mereka mengakuinya. Sebab itu, tuan-tuan, nak kaji tentang Fathah Tamimi ni, kaji semua sudut. Tentang Abu Yani, kaji semua sudut. Kitabnya, karangan buku-bukunya, sajak penulisannya, kalau disusun, subhanallah. Kalau kita masuk bilik kita di rumah tu, daripada lantai sampai kepada sini bagian atas lagi. Banyak. Ini kita sehari dua lebih-lebih lagi kita tak belajar. Lebih lagi tak gaji. Terus tuduh-tuduh ikut sedap je. Banyak cantik. Dan suka saya menyebutkan bahawa pemuda Bani Tamim atau putera Bani Tamim itu gelarannya Syuaib bin Saleh. Bukan nama dia Syuaib bin Saleh. Yang inilah ngaji tebuk-tebuk. Bukan kita ambil PhD bahagian Fathah Tamimi. Tak ambil pun. Kita ngaji bab lain. Cuba nak hurai pula tentang Fathah Tamimi. Ini yang salahnya. Pemuda Bani Tamim itu gelarannya Syuaib bin Saleh. Dibekalkan dengan karamah yang amat hebat dan besar. Sesuai lah. Orang tuduh dia macam-macam. Fathah Tamimi ni. Jadi nak sampai ke penghujung, ahli jemaah ni, sejak zaman awal Abuya ni, sampai sekarang ni, nak kekal sampai ke penghujung bukan senang. Tidak ramai ahli jemaah yang sampai ke penghujung. Yang paling tip-top sekali, poin yang paling luar biasa dan paling dahsyat, Abuya dah mati. Apa tu? Mat Kilau pun raib. Pernah Sultan Perak pun raib. Seorang guru besar Tarikat Nasyabandi, Tuan Guru Bayani tak silap saya, bila dikebumikan, dia pun tiba-tiba hilang. Raib juga. Tapi kita ni bertuhankan akal, bertuhankan nafsu. Kita olah, kita edit, kita tukar ayat. Tak. Kita kata itu bukan raib. Itu mati atau ditipu. Kita kena kenal wali. Wali, bukan setan. Wali ni dia boleh raib. Zahirnya macam-macam bentuk lah boleh. Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Tengok iblis. Panjang umur dia. Hoi, dahsyat umur dia. Panjang umur dia. Boleh je. Kalaulah iblis boleh panjang umur sampai kiamat, kenapa wali tak boleh? Masalahnya tuan-puan tak percaya itu wali. Tak percaya. Tak dapat hidayah, tak dapat taufik. Itu masalah besarnya. Tak bercampur, tak baca, tak kaji, tak yakin. Tiba-tiba terus buat rumusan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk bahagian terakhir. Ada 2 bab lagi. Mungkin ramai di antara kita yang tidak perasan. Orang yang pertama di Malaysia yang berdakwah kepada umat Islam berkaitan serban purdah, Abuya. Kemudian diharamkan atau dilarang. Tapi hari ini terbukti purdah dan serban diamalkan di merata-rata tempat oleh umat Islam. Nampak tak? Yang memulakan ekonomi Islam orang Melayu, pendidikan tadika, pertanian, nasyid, semua aspek kehidupan Islam dipelopori oleh Abuya. Nampak tak? Orang yang mula menzahirkan pertentangan terhadap Syiah, berani menentang Syiah di Malaysia ni,
Abuyah. Nampak tak? Kemudian jamaah yang istiqamah berjuangkan ekonomi Islam dari dulu sampai sekarang hingga ke 17 sebuah negara adalah jamaah Abuyah. Nampak tak? Orang macam ni tuan kata sesat. Munasabahkah? Orang yang terlibat dalam kerja dan aktiviti Islam dianggap sebagai sesat? Adakah kita termasuk dalam golongan yang tak boleh fikir secara waras dan rasional? Sebenarnya, ramai tidak mengetahui bahawa jamaah Abuyah tidak diberi hak secara adil untuk mempertahankan kebenaran. Tidak diajak untuk berunding dan bersoal jawab dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan yang melampau. Dan ramai di antara kita yang tidak berdepan dengan pemimpin jemaah mengetahui keadaan yang sebenar. Kita hanya dengar sebelah pihak dan menerima berita dari media sosial tanpa kajian, tanpa menilai dengan adil. Tuan-tuan ingat, kita punya politik sudah semakin kacau, ekonomi semakin kacau, hutang semakin bertambah bertrilion. Tetapi tuan-tuan masih percaya dengan institusi agama. Kata Nabi SAW, An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yushiku ayati ala nas zaman la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim rawahul Baihaqi. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sudah hampir sampai satu masa di mana telah tinggal Islam itu hanya pada nama, Quran pula tinggal tulisan. Masjid mereka tersegam indah tetapi kosong daripada hidayah, dan ulama mereka sejahat-jahat makhluk. Di akhir zaman ini, tuan-tuan tak dapat menafikan bahawa ada ketikanya, ada masanya yang membawa fitnah kepada kebenaran, bahawa fitnah kepada agama itu adalah ulama itu sendiri. Ulama yang macam mana? Ulama jahat. Nabi bagi tahu, Nabi. Bukan saya, Nabi. Takkan tak percaya cakap Nabi. Ulama mereka sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Daripada mereka punca fitnah. Dan kepada mereka fitnah itu akan kembali balik. Mereka yang menimbulkan fitnah. Sebab itu tuan-tuan kena kaji. Jangan terima je. Kenapa kita tak berani mengkaji, bertanya, bincang, bersoal jawab? Terima bulat-bulat ni. Kenapa? Kebenaran itu bukan melalui sumber ulama rasmi semata-mata. Jadi kalau inilah sikap kita, bersekongkol dengan golongan yang zalim, kita juga akan diazab, disiksa di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, semua rakyat Malaysia, semua para ulama, datuk-datuk, pihak yang berwajib, kita semua ini adalah anak Adam, keturunan Adam. Kita ini adalah orang yang bersalah, yang sering melakukan kesalahan. Jadi kita boleh betulkan, kita boleh muhasabah diri. Apa yang saya perkatakan ni adalah untuk kemajuan Malaysia yang sebenar, yang tulen, yang sebenar. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Seorang tokoh agama, bukan agama je, tapi ada wang, boleh selesaikan masalah. Bukan setakat tahajud doa je, tapi boleh menyelesaikan masalah dunia. Ini sampai masanya. Inilah mujadid yang kita nak cari, tuan-tuan sekalian. Tuan-puan semua akan terkejut besar, yang sangat-sangat luar biasa, yang saya sendiri tak dapat nak gambarkan. Bahawa apa yang saya katakan ini, insya-Allah tuan-tuan akan lihat kebenarannya. Maka beruntunglah orang yang mendapat hidayah dan taufik. Dan akhir sekali, saya nak menyebut tentang orang kanan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bukan datang seorang-seorang. Bukan dia yang buatkan Islam semua. Dia ada orang dia, Fatah At-Tamimi, yang telah bekerja, berjuang berpuluh-puluh tahun. Sediakan tapak perjuangan, jamaah, role model, ahli-ahli yang bersih hati. Yang tertentulah, bukan semua. Jadi Imam Mahdi ini adalah misteri.
Walaupun banyak hadis yang cerita sifat dia macam ni. Mana tak misteri. Orang kata inilah ini beribu-ribu Imam Mahdi ada. Tak apalah beribu-ribu, tapi tetap ada yang benar. Tak dihurai secara nyata. Sulit. Hadis banyak. Bahkan ada yang bertaraf masyhur. Siapa pun di kalangan ulama' ditanya, tidak akan puas. Bahkan akan berlaku ikhtilaf di kalangan mereka. Kalau kita tanya ulama'-ulama' yang sedia ada lah, yang biasa-biasa ni. Siapa saja yang boleh menerangkan tentang Imamul Mahdi secara puas. Orang dengar puas. Apa itu puas? Hati terima. Oh, hati boleh terima. Oh, ya. Nampak sangat. Macam tu. Siapa saja yang boleh menerangkan tentang Imamul Mahdi secara puas, dialah orang pentingnya. Dan orang kanannya. Misal kata, orang kanan kepada Tun Mahathir. Orang kanan kepada Datuk Najib. Mereka mengenali, mereka boleh cerita peribadi Tun Mahathir, macam mana orangnya, wataknya. Macam mana Datuk Najib sebagainya. Sebab itulah dia. Orang penting bagi Datuk Najib dan Tun Mahathir. Jadi orang yang boleh ceritakan Imam Mahdi secara puas, maka dialah orang kanannya. Dia menghurai, dibantu dengan ilham. Ilham tak boleh lari. Berita ghaib tak boleh lari. Sebab setiap saat, detik dan ketika, kita tak lepas dari kekuasaan Allah. Allah bagi ilham. Allah sampaikan berita. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kena faham. Kita ni bercerita ilham, mengarut. Berita ghaib, mengarut. Kita nak biasa-biasa je. Allah tu sangatlah mahanya luar biasa. Maha mutlak kuasanya. Siapa yang bukan orang kanannya, ustaz biasa, da'i biasa, ulama' biasa, boleh menghurai sekitar hadis saja. Baca matan, hurai. Sekitar tu je. Tapi orang kanan dia menghurai. Dibantu oleh ilham. Sebab itu ilham tu ada. Kita yang tak dapat ilham, cuba nak nafikan. Atau berita ghaib yang menguatkannya. Orang kanannya lah yang lebih tahu tentang Imamul Mahdi Al-Muntazar. Selainnya, cerita rambang je. Bahkan orang kanannya boleh berhubung dengan Imamul Mahdi di waktu tertentu. Kalau yakazah dengan Rasulullah boleh, bawah daripada Rasulullah Imam Mahdi takkan tak boleh. Dengan izin Allah. Bukan kuasa Fatah Taimi. Saya dah bagi tahu tadi awal-awal lagi. Fatah Taimi tak ada kuasa. Imam Mahdi tak ada kuasa. Jadi kalau yakazah dengan Rasulullah boleh dengan izin Allah, yakazah dengan Rasulullah itu bukan makna sahabat. Kita ni tak kerti-kerti, tak faham-faham. Orang yang namanya sahabat itu bertemu dengan Rasulullah di zaman Nabi. Beriman dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi dan mati dengan Islam. Kalau yakazah itu bukan sahabat. Itu bukan makna menunjukkan bahawa mereka lebih tinggi daripada sahabat. Tak faham. Ni tak faham. Akhir zaman ni tak faham. Jadi tuan-tuan sekalian, supaya apa boleh berhubung ni? Dapat panduan, bimbingan. Ini namanya karamah, berita ghaib. Boleh cerita Al-Mahdi dengan tepat dan puas. Ini orang yang yakin. Yang tak yakin, dia kata mengarut ni. Saya cerita ni mengarut katanya. Tapi dia punya Imam Mahdi tak ada. Mana ada dia punya Imam Mahdi? Tak ada. Tak jumpa-jumpa lagi. Nabi dah bagi tahu cerita, tak jumpa-jumpa lagi. Dia kata Imam Mahdi ni tak ada ilmu. Satu malam baru semua segala-galanya sempurna. Dia boleh ikut dia je. Saya dah kata tadi, mujaddid lebih tinggi ilmunya, takwanya daripada para ulama. Ulama pun tak percaya. Jadi bukan senang nak terima. Bahkan setelah lahirnya nanti, ulama pun ada yang menentang. Hei, takkan kot. Inilah. Ambil perhatian. Ulama kan ada dua. Ulama dunia, ulama akhirat. Ulama su, ulama hasan, ulama baik. Ulama yang jahat. Yang ikut nafsu, yang cinta dunia. Takkan nak ikut kebenaran. Di waktu itu mereka akan nahas. Mereka akan menerima padahnya hasil pertentangan. Mudah-mudahan kuliah saya ini memberi satu gambaran kepada penuduh-penuduh, pemfitnah ke atas Abuya selama ini. Bertaubat, jangan tak taubat. Cari kebenaran dengan penuh keadilan. Bukan nak bergaduh, bukan nak berentap, tapi Islam itu bersaudara.
Semua orang silap. Termasuk golongan-golongan Wahabi ni. Mereka ada masa lagi. Kita pun ada dosa. Golongan Wahabi pun ada dosa. Kita pun ada dosa. Sama-sama ada dosa. Sama-sama taubat. Sama-sama baiki diri. Mudah-mudahan kita dapat jalan kebenaran, insya-Allah. Jadi moga-moga Malaysia akan terus diberi barakah, rahmah, baldatun, tayyibatun, warabun wafur. Sekian, ampun maaf daripada saya yang banyak dosa dan sering melakukan kesilapan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.